Di sini kita nak kena faham apa yang dia katakan 5 waktu ni. Dia tak kata 5 waktu, tapi dia kata wajib dengan 5 secara automatik. Tetapi apabila kita memahami dengan betul, apa kita faham dengan betul, Allah itu lagi wajib yang 5. Di sini kita nak kena faham. Kalau kita faham betul-betul dalam rukun dalam dia ada kata dalam sifat 20 di sini. Dalam sifat 20 pertama kita jumpa wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadis. Lepas tu dia ada sebut qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi ni yang kelima kalau kita baca dalam sifat 20. Apa maksud qiyamuhu binafsi? Qiyamuhu binafsi ni apa yang dia nak katakan? Qiyamuhu binafsi, bila kita tahu sebenarnya qiyamuhu binafsi, dia ada sebut berdiri ia dengan sendirinya. Maka dia telah wajib di situ. Wajib dia berdiri dengan sendiri. Maka apabila dia telah wajib di sini, maka barulah kamu akan faham rupanya Allah Ta'ala itu berdiri dengan ia sendiri. Ini lagi wajib. Di sini yang kita nak kena faham, apa ia berdiri dengan sendirinya, maka dia telah melakukan dengan solat, iaitu solat berjalan sambil berkenderaan. Apabila kamu telah aman, bila kamu telah mengenal, maka sebutlah Allah. Di sini kamu nak kena faham dalam surah Al-Baqarah itu telah menceritakan tentang ini sebenarnya. Barulah kamu akan faham. Bangkitlah susun atau dengan bermula dengan yang 5. Impaknya itu kita nak kena faham. Sebab dia dah ada kata dekat situ, impaknya pasti maksima hingga nurani terkesima. Di dalam ini, kalau kamu fahami ini, sebenarnya benda ini berada di dalam nurani kamu itu sendiri. Bila kamu sedar, maka terimpaknya. Apabila kamu menyebut perkataan Allah, maka akan bergetar hatinya. Assalamualaikum. Salamun kalami Rabbi Rahim. Baik, hari ini kita nak bedah lagu Neraca yang dinyanyikan oleh Kimi Kimo, Lukasita dan Jamal Abdillah. Liriknya ditulis oleh Kimi Kimo dan Lukasita. Baik, kita tengok lirik yang pertama. Lepaskan semua, jadi lepaskan semuanya. Apa yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik kali ni? Sebab dia ada kata lepaskan semua, jadi lepaskan semuanya. Apa yang kita nak kena faham? Di sini yang kita nak kena faham betul-betul apa yang dia katakan lepaskan semua. Apa yang perlu kita lepaskan dan apa yang kita kena lepaskan? Kita nak kena tahu satu benda mesti dengan satu tujuan yang sebenar. Nak tahu satu benda pun mesti kena tahu apa yang kita buat. Bukan kita tahu apa yang kita buat sedangkan kita tak tahu apa yang kita buat. Jadi di sini apa yang perlu kita lepaskan? Yang kita nak kena lepaskan adalah sebagaimana kita dalam doa iftitah kita dah ada kata inna solati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Ta'ala. Hidupku ni, kita ambil hidup. Sekarang ni apa yang kita nak kena lepaskan? Sedangkan dalam doa iftitah tu dah sebut semua, solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Ta'ala. Jadi apa yang perlu kita lepaskan dan bagaimana hendak kita lepaskan? Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Yang nak kita kena lepaskan tu adalah hidup kita. Bukan kita main lepaskan hidup kita apa yang kita ada. Kena faham betul-betul dari sudut kerohanian yang sebenar. Jadi di sini apa yang perlu kita kena lepaskan? Adakah kita memiliki satu benda? Adakah kita melepaskan saja apa yang ada? Adakah kita nak kena lepaskan apa benda sekalipun dengan sukarela kita? Ada orang, semua orang boleh lepaskan dengan sukarela. Ada orang suka yang lepaskan dengan betul-betul berserah, pasrah. Jadi apa yang perlu kita lepaskan? Sebagai contohlah, kita ambil satu kisah. Seorang hamba Allah ni, dia dah buat amal ibadat. Dia buat amal ibadat dah bertahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Dia buat amal ibadat, dia rasa dia dah telah berserahkan kepada Allah Ta'ala. Apa dia buat semua benda ni, dia telah berserahkan. Aku serahkan segala-galanya, harta aku, anak biniku, aku serahkan kepadamu ya Allah. Dah dia berserah seperti itu. Adakah itu yang dikatakan berserah?
apabila dia sampai waktu dia meninggal dunia, datanglah pada malaikat tanya kepada dia, apa yang kau telah serahkan kepada Tuhan kamu, ya si Fulan? Maka si Fulan pun berkata, aku telah serahkan segala-galanya, segala amal ibadah aku, anak bini aku, harta aku telah serahkan semua untuk Allah Ta'ala. Maka amalan dia campak balik ke muka dia. Kerana apa? Dia buat amal ibadat, tetapi dia tidak mengenal Tuhan dia. Sekarang ni, kita nak buat satu apa benda pun, kita kena kenal akan Tuhan tu. Sebelum apa-apa pun kita kena kenal. Kalau kita buat amal ibadat, tetapi kita tidak mengenal Tuhan itu, bagaimana kita nak hantar? Kita semua tahu kita ada Tuhan, tapi bagaimana? Adakah kita telah mengenal Tuhan itu sendiri? Jadi kita perlu kenal Tuhan itu. Bukan kita main buat aku ada Tuhan tapi aku tak kenal, hanya sekadar tahu aku buat, jadi kita tak tahu siapa. Sebagai contoh, kita nak transfer duit, nak bring kat siapa pun, kita kena tahu siapa kita hantar. Dan kita dah tahu dekat siapa yang perlu kita hantar. Ni kalau kita bring, kita tak tahu siapa hantar, duit kita akan habislah. Jadi di situ juga sebenarnya kita nak kena kenal siapa yang kita perlu hantar duit itu. Dan begitu juga kita perlu kenal amal ibadat kita ni nak betul-betul kepada direct pada Allah Ta'ala terus. Macam tu yang dia katakan, lepaskan semua. Jadi lepaskan semua. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Jadi apa yang perlu kita faham, macam mana kisah tu tadi, hendaklah kamu buat satu amal ibadat betul-betul sampai ke Allah Ta'ala. Jadi apa-apa pun kamu kena kenal akan Tuhan kamu itu sendiri, sebagaimana yang kamu tahu itu. Jadi sekarang nak lepaskan apa semua, betul-betul kena pada Allah Ta'ala. Bukan kita hanya sekadar sebut nama dia semata-mata. Kalau kita buat satu amal ibadat, kita tak tahu apa kita buat, maka sia-sialah apa yang kita buat. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Beralun dan bergemanya, terbuka di singgasana, yang pejam akan tercelik, kelam terpekik, pelik tercekik. Apa yang kita nak ambil faham dalam lirik kali ni? Sebab dia ada kata beralun dan bergema, terbuka singgasana, yang akan tercelik, kelam terpekik, pelik tercekik. Apa yang kita nak kena faham? Di sini yang perlu kita kena tahu betul-betul sebagaimana macam mana yang kita tahu asal diri kita. Sekarang ni kita nak kena tahu, dalam peringkat untuk mula-mula kita kesedaran diri kita, sebenarnya kita nak kena tahu siapa diri kita. Siapa diri kita ni? Kita kena betul-betul tahu. Semua orang boleh tahu siapa diri kita. Dan adakah kita tahu siapa diri kita? Memang kita tahu kita ni ada diri, dan kita tahu diri kita ni siapa. Tapi adakah kita faham sebenar diri kita ini siapa? Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Sebagaimana lirik dia ada kata beralun dan bergemaya, terbuka di singgasana. Apa yang kita nak kena faham? Lepas tu dia ada kata pula, yang pejam akan tercelik. Maksudnya apabila seseorang itu telah faham, dia ada kesedaran. Bila dia ada kesedaran, maka dia akan tersedar. Maksudnya dia tercelik di situ, di singgasana tu dia tercelik, baru dia sedar, di sini. Dari segi kata, orang kata dapat hidayah dengan taufik. Maksudnya dia baru sedar. Sekarang ni kita dah sedar apa yang kita miliki, dan kita sedar apa segala-galanya. Tapi kita ni tak sedar siapa diri kita. Sebenarnya kita ni dibuai mimpi. Kita masih lagi tidur yang lainnya yang tersangat panjang, sebab kita tak sedar siapa diri kita. Di sini yang kita nak kena faham. Bila seseorang itu sedar siapa diri dia, maka di situlah lirik dia ada kata beralun dan bergemanya, terbuka singgasana, yang pejam akan tercelik. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Apa yang kamu sedar di situ, sebenarnya siapa diri kamu. Ini kita nak kena faham. Ini yang betul-betul kita nak betul-betul ainkan dia, mabdukkan dia. Bukan sekadar sebut dengan faham maksud itu saja, tapi kamu kena tahu ain dia, mabduk dia, baru kamu akan faham yang macam mana yang dikatakan kesedaran dan bagaimana yang dikatakan hidayah dengan taufik. Di sini yang kamu nak kena faham diri itu sendiri. Di sini kita nak kena tahu sebagaimana yang dia ada kata kelam, terpekik, pelik, tercekik. Di sini kita nak kena tahu apa yang dia katakan kelam, apa yang dia katakan pekik, apa yang dia katakan pelik, apa yang dia katakan tercelik, apa yang dikatakan tercekik. Di sini yang kita nak kena tahu. Kelam ni apa, macam mana? Kelam tu apabila kamu tahu tenggelamnya diri kamu tu dalam diri kamu. Kamu tenggelam dalam diri kamu itu sendiri, iaitu fana, lautan baka Allah Ta'ala itu sendiri.
Maka kamu akan sedar siapa di situ. Di sini yang kamu nak kena faham betul-betul. Sebab tu dia kelam, kamu dah tenggelam dalam lautan kasih sayang tu. Di sini yang kamu nak kena tahu. Apabila kamu telah kelam tu, maka orang yang mengalami akan tahu dan dia merasai benda itu. Yang tidak mengalaminya, berdoa, insya-Allah kamu akan faham di situ. Sekarang apa yang dia katakan terpekik. Terpekik ni sebenarnya apa yang kita nak kena tahu. Terpekik sebenarnya yang kita nak kena faham siapa kita sebenarnya. Kita dah tahu siapa diri kita. Nak pekik apa? Bila dah tahu, adakah kita nak pekik siapa kita? Siapa diri kita ini? Sebenarnya rupanya tanpa kita sedar, yang katakan terpekik tu adalah jeritan batinku. Di dalam diri ni dah terpekik, dah beralunan panggilan agung. Rupanya kita tak sedar-sedar. Sebelum ni kita sedar azan selama 5 waktu. Satu hari 5 kali dia azan, kita sedar dengar azan, bunyi azan. Tetapi dalam jeritan batin kita ini yang terlalu berpekik, siapa yang dia mengatakan diri kamu itu, maka dia telah berpekik di situ. Rupanya kita tidak sedar siapa yang pekik itu dan siapakah kamu itu. Jeritan batinku di situ. Lepas tu dia ada kata pula pelik. Pelik ni apa yang kita nak kena faham. Sebenarnya bukan pelik apa benda. Pelik rupanya kamu tak sedar siapa kamu. Rupanya macam, alah, kenapa aku tak sedar sebelum ni? Kamu rasa macam heran, misalnya sebab apa kamu tak sedar siapa diri kamu itu? Sekarang ni kita nak kena tahu siapa diri kita. Maka dia akan mempunyai pelik. Kenapa aku tak sedar sebelum ni? Hari-hari aku tengok cermin, rupanya aku tak sedar siapa yang aku tengok. Itu yang dia pelik tu. Lepas tu dia ada kata pula tercekik. Tercekik ni bukan tercekik makan, bukan tercekik itu, tercekik ini. Rupanya yang dia nak katakan tercekik itu bukan tercekik makan, tapi dia nak mengatakan tercekik itu sebab kita dah tahu, tak tahu nak cakap apa. Sebab dah tahu, orang dah tercekik, tak tahu nak cakap macam mana. Dia tahu dia cekik, dia tak tahu nak cakap macam mana. Sebab apa? Dia dah tahu apa keberadaan itu sendiri. Ini yang kita nak kena faham. Apabila kita memahami ini, barulah kita akan faham apa yang dikatakan beralun dan bergemanya, terbuka di singgasana, yang pejam akan tercelik, kelam terpekik, pelik tercekik. Di sini yang kita nak kena tahu. Apabila kamu telah mengenal diri kamu, maka di situlah dia akan bergema di singgasana yang tersangat harmoni. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Bersantunan sehaya, terlukanya si cahaya, sang rejam seakan menarik, jeram tertarik, mata pun sakit. Yang kita nak kena faham dalam lirik kali ni, sebab dia dah ada kata bersantunan sehaya, terluka si cahaya, sang rejam seakan menarik, jeram tertarik, mata pun sakit. Apa yang kita nak kena faham di sini? Sebagaimana yang kita bedahkan tadi, kita dah ada kata apabila kamu telah fana, tenggelam dalam diri kamu, pelik, tercekik. Dekat sini apa yang kita nak kena faham pula? Bersantunan cahaya, terlukanya si cahaya, sang rejam seakan menarik, jeram tertarik, mata pun sakit. Apa yang kita nak kena faham di sini? Di sini macam mana yang kita nak bersantunan sehaya? Kita nak kena faham betul-betul perjalanan diri kita itu sendiri. Semua orang ada perjalanan kerohanian masing-masing. Berbeza. Tersangat berbeza, tetapi menuju dia sama. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Apa yang perlu kita tahu dan apa yang perlu kita faham. Isi dengan intipati itu sendiri. Dengan sepihan-sepihan itu, barulah kita tahu sebenarnya macam mana. Kalau tidak, hanya sekadar kita membaca dapat jawapan, apa pun macam tu je. Kalau kita baca yang kitab paling tertinggi sekalipun, kamus paling tinggi sekalipun, kalau tidak ada dapat intipati itu sendiri, maka kita baca buku sehebat macam mana pun macam itu juga apa yang kita baca. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Sekarang ni kita nak kena faham apa yang dikatakan bersantunan sehaya, terlukanya si cahaya. Semua orang pernah berkelana mencari Tuhan. Jauh perjalanan mencari Tuhan. Memang cukup jauh. Semua orang telah mencari Tuhan. Bermacam-macam. Mencari Tuhan ke sana ke sini. Pergi ke sana. Gunung ganang. Semua mencari Tuhan. Dalam semayang, kamu berpuasa, kamu berzakat, kamu berhaji. Mencari Tuhan. Adakah yang kita mencari itu hanya satu anggapan? Adakah yang kita mencari itu dengan satu keyakinan? Di sini yang kita nak kena faham betul-betul, supaya kita tahu apa yang kita buat. Jangan kita buat satu benda itu kita tak tahu apa yang kita buat. Itulah ibaratnya alim bagai katak di tepi air. Di sini yang kita nak kena tahu betul-betul apa yang kita kena buat. Macam mana perjalanan diri kita. Sebenarnya kita mencari Tuhan terlalu jauh. Jauh perjalanan kamu mencari Tuhan serata dunia. Rupanya perjalanan hati ke hati bertemu Tuhan ada jawapannya. Di sini kita nak kena faham. Jauh perjalanan kamu mencari Tuhan serata dunia.
Kamu mencari macam-macam, mencari dengan buat amal ibadat yang apa yang kamu fahami. Rupanya jalan hati ke hati, bertemu Tuhan di situ yang ada di jawapannya. Di situ yang kita nak kena faham. Bila kamu mencarinya di situ, ia penuh dahsyat, ia penuh hikayat. Di sini yang kita nak kena faham, yang kita nak kena faham betul-betul. Sebab tu dia ada kata, barang siapa yang kenal dirinya, maka kena akan Tuhannya. Tak kala ia mengenal dirinya, maka binasalah dirinya. Diri ni yang kamu nak kena faham betul-betul. Diri ini, diri kamu itu sekarang, yang sekarang ni, yang sekarang, bukan yang tengah tidur, tengah apa, bukan semalam, yang 5 minit yang lepas, yang semalam itu sudah kenangan. Sekarang ini, jangan kamu dibuat hayat oleh mimpi, bayang-bayang kamu sendiri. Itu yang kamu perlu jaga dengan betul-betul. Di sini yang kamu nak kena ambil. Kamu kena beralun, bersantun, terluka ngisi cahaya. Sebagai contohlah, orang ni buat amal ibadat, dia buat amal ibadat tapi dia nak mencari Tuhan. Tetapi sampai satu tahap tu, apa dia buat? Terlukalah apa tangan dia apa semua. Bila dia terluka tu ada berdarah. Bila berdarah tu dia dapat satu kefahaman. Macam kita kalau buat luka berdarah, ini ada timpa nasib malang ni. Mindset dalam kepala kita. Tapi di sini yang kita nak kena faham, dalam jalan kerohanian, apa terjadi dalam diri dia, dia tahu itu ada satu kefahaman yang perlu dia pegang seperti genggamnya bara api. Di sini yang kita nak kena faham. Dalam pelajaran kerohanian, apabila terjadi pada diri kamu itu, walaupun musibah, dia tahu itu semuanya baik-baik. Semuanya baik daripada Allah dan buruk pun daripada Allah. Di situ yang kita nak kena faham. Sebab dalam surah An-Nisa dah sebut, jangan sekali-sekali kamu menafikan ayat itu. Ayat itu telah ditaklukkan dengan satu ketetapan yang tersangat harmoni. Jadi kita faham itu macam mana. Walaupun kita baca Quran banyak kali pun, tapi tak faham pun, berkatam sekali pun, berhafiz, tapi tak faham pun tidak ada gunanya. Di sini yang kita nak kena tahu betul-betul. Dia penuh dahsyat, dia penuh hikayat. Apa yang perlu kamu cari di situ, di dalam diri kamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di sini kita nak kena tahu, yang kamu nak kena faham, yang kamu imani sekarang di sini adalah diri kamu. Bukan imani di atas buku. Apabila kamu telah tahu benda itu, maka kamu tegaskan, hendaklah kamu ada sedikit keberanian. Yang nak beriman pun kamu, nak menyesatkan pun kamu, yang nak jadi pandai pun kamu, nak jadi bodoh pun kamu. Semuanya diri kamu. Pedulikan apa yang orang kata. Yang nak berjaya pun kamu, bukan orang lain. Pedulikan orang kata. Bila kamu dah faham, kamu tempuh jalan itu, baru kamu tahu sebenarnya jalan kerohanian ini tersangat dahsyat, tersangat hikayat, tersangat harmoni dan abadi. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Biasanya orang buta ni, dia mencari, tapi orang celik ni, dia senyum abadi. Sangat menanti. Dia terlalu senyum yang tersangat menanti sampai bertanti. Tak usahlah kamu mencari Tuhan di luar sana. Rupanya Tuhan itu ada pada di tubuh kamu sendiri. Jadi hendaklah kamu kenal di situ sebenarnya apa yang kita perlu tahu, apa yang perlu kita faham. Sebagaimana dalam kisah tadi, bila dia terluka, dia tahu ini adakah satu kefahaman apa yang Tuhan nak bagi. Sebab nur cahaya, kefahaman tu masuk dalam diri dia. Sekarang ni apa yang terjadi pada diri kita, apa yang kita faham. Adakah kita rasakan benda itu satu bala? Adakah kita rasakan benda itu satu kasih sayang? Di situ sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Tengok lirik yang seterusnya. Jangan lena bangun dari mimpi, terapi minda jiwa hak hakiki. Berapa pena pegun dari mimpi, berapi indra tagih kata sakti. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ni? Di sini kita nak kena faham betul-betul apa yang dia katakan dalam lirik kali ni. Jangan lena bangun dari mimpi. Sekarang ni, macam mana yang kita bedahkan tadi, kita dah ada kata apabila kamu sedar sebenarnya kamu telah bangun dari tidur yang sangat panjang. Walaupun kita sedar sekarang ini dicubit rasa sakit, tetapi kita tidak sedar siapa diri kita. Itu maksudnya kita lagi masih bermimpi. Sekarang ini yang perlu kita faham adalah diri itu sendiri. Bila kamu sedar siapa diri kamu, maka kamu akan dah sedar dari bangun tidur yang sangat panjang. Sebab tu dalam diri dia ada kata, jangan lena bangun dari mimpi, terapi mina jiwa hak hakiki. Perahkan kamu, tanya diri kamu, pemahaman kamu sebenarnya, tanya jiwa kamu itu hak hakiki itu macam mana dan siapa diri kamu itu. Sebagai surah 89 ayat 27, 28, 29, 30 dia dah ada sebut, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu, dan jiwa yang tersangat redha meredai. Tetapi kita nak kena faham dalam surah 89 tapi ayat 30, ayat 30 ni dia ada sebut, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Di sini yang kita nak kena tahu, di sini yang kita nak kena faham, sebab dia ada kata dalam surah 89 ayat 30, masuklah kamu ke dalam syurgaku.
Apa yang dikatakan syurgaku? Di sini yang kita nak kena faham, dan di sini yang kita nak kena tempuh. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa jiwa yang tenang itu? Siapa lagi? Manusia yang di alam maya inilah umat Muhammad Rasulullah SAW. Di sini yang kita nak kena faham. Masuklah kamu ke dalam syurgaku, kekallah kamu berada di dalamnya. Baik, di sini kita nak kena faham betul-betul, sebagaimana semua orang nak ke syurga. Faham betul-betul. Di sini semua orang nak ke syurga. Tetapi syurga dengan Allah, mana lagi besar? Syurga dengan Allah. Syurga dengan Allah, mana lagi besar? Sekarang siapa lagi besar? Kita tidak ada menceritakan syurga itu besar ke, Allah itu besar ke. Sekarang ni kita nak cerita apa yang kamu perlu ambil. Apa yang kamu perlu ambil di sini. Kamu nak syurga ke, kamu nak Allah? Semua orang kata nak Allah. Betul, semua orang nak kata nak Allah. Apabila kamu nak Allah, tinggalkan syurga. Apabila kamu nak syurga, tinggalkan Allah. Kenapa macam tu pula? Sedangkan dalam syurga itu Allah yang buat. Allah itu berada dalam syurga. Sedangkan Allah itu berada dalam syurga, ya ke? Sedangkan Allah itu berada di mana-mana. Di mana saja kamu berada, di situ ada aku. Di situ dalam ayat Quran pun dah ada sebut. Dalam surah Al-Hadid pun dia ada sebut. Kemana kamu berpaling, di situ wajah Allah. Kemana kamu berada, di situ aku. Hendaklah kita kena faham betul-betul. Di sini, apa yang dikatakan syurga? Syurga ni diadakan, telah dibuat. Bila diadakan, dah dibuat, maka dia ada sifat binasa. Dia ada sifat binasa. Allah Ta'ala ini, dia telah berdiri dengan sendirinya. Maka dia sentiasa berkekalan. Sekarang ini, kamu nak apa? Nak Allah ke nak syurga? Sedangkan ayat Al-Quran dia ada sebut surah 89 ayat 30, masuklah kamu ke dalam syurga ku, kekallah kamu berada di dalamnya. Sekarang ni kita nak Allah ke nak syurga? Bila kamu nak syurga, ambillah ayat ni. Bila kamu nak Allah, maka ayat ni dia akan jadi batal. Di sini kita nak kena faham. Sekarang yang mana yang katakan kekal? Sedangkan ayat Quran ini dia kata berkekalan kamu berada di dalamnya. Sedangkan Allah Ta'ala ini dia memiliki sifat baqa, iaitu kekal. Kekal Allah Ta'ala dengan kekal syurga, mana lagi kekal? Kalau kamu kata dua-dua kekal, maka kamu telah menduakan Allah. Maka di situ telah jatuh syirik. Di sini kamu nak kena faham. Kalau kamu ambil Allah Ta'ala, maka kamu akan dapat semuanya. Di sini kita nak kena tahu betul-betul. Bila kamu ambil Allah Ta'ala, maka kamu akan dapat semuanya. Tetapi Allah Ta'ala ini adalah segala-galanya. Bukan syurga yang kita minta. Syurga itu hanya ilusi semata-mata. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Apa yang perlu kita faham. Sebab tu kita perlu kenal diri. Kenal diri ni, basic dia apa kat situ? Sifat 20. Faham betul-betul sifat 20 ni macam mana? Allah wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hadis, qiyamuhu binafsi, wadah, niat, qudrat, iradat, sama bahasa kalam. Di sini yang kita nak kena tahu sifat 20. Bila kamu faham, kamu akan tahu apa yang disampaikan ini. Janganlah sekali kita membaca, kita nyanyikan, tapi apa yang kita tak faham. Ibarat macam katak, ibarat macam itik, tak tahu apa benda dia cakap. Tapi apa yang dia nak dia tahu, tapi dia tak tahu apa yang dia cakap. Dalam bahasa dia tersendiri. Di sini yang kita nak kena tahu betul-betul apa yang dia katakan di sini. Sebab tu dia dah ada kata, jangan lena bangun dari mimpi, terapi minda jiwa hak hakiki. Inilah dia yang tadi. Kekal tu di mana yang kamu nak. Hak hakiki Allah Ta'ala itu sendiri. Berapa pena pegun dari mimpi, berapa indera tagih kata sakti. Sebagaimana yang kita kena tahu kalamullah. Kalamullah ni dia telah berkata-kata sepanjang masa. Apabila kamu telah mengenal diri kamu, apabila kamu memahami diri kamu, macam mana dia dah ada kata, kalamullah itu sendiri. Bila kamu berada di jalan Tuhan itu, kata-kata Allah Ta'ala itu tanpa henti. Sebab kamu dah berada di jalannya, jalan Rasul itu sendiri. Sebab apabila kamu faham di situ, kamu sudah hirup sepehan-sepehan jalan Rasul itu sendiri. Sebab tu lirik dia ada sebut macam tu, terapi indera tagih kata sakti. Dengan kata-kata itu, sebab kamu telah menghirup jalan Rasul itu sendiri. Aku adalah kuncinya, kamu itu adalah ibunya, kamu adalah jalannya,
Kamu adalah jalan Rasulnya. Tidak ada jalan yang lain lagi. Kerana di jalan-jalan ini yang terlalu indah, terlalu sangat harmoni. Apabila kamu telah memahami, kamu menghirup seteguk air lautan, maka kamu akan menghirup dengan air maut hayat yang tersangat harmoni. Apabila di situ kamu telah tahu, maka burung-burung sepihan itu telah terperangkap dan terhijab sebagaimana burung yang duduk di dalam sangkar. Di situ kamu akan tahu betapa indahnya di antara beza dari kefahaman Adam melihat si Allah Ta'ala, apabila Iblis melihat Allah Ta'ala, apabila Iblis melihat Adam AS dan Adam melihat si Iblis. Di situ ia tersangat harmoni antara api dengan air. Menjelmalah satu keindahan yang tersangat harmoni, menghirup satu keindahan, menghirup yang satu kesangat yang dikatakan air maut hayat, yang dia hidupkan dengan segala sesuatu akan dirinya, dan dia menghidupkan dengan satu hikayat yang tersangat harmoni. Di situ yang kamu nak kena tahu, di situ yang kamu hendak kena faham. Apabila kamu telah dari situ, barulah kamu tidak akan ke mana-mana. Kamu telah memiliki sayap. Kenapa kamu nak merayap? Kamu telah minum airnya, kamu telah melihat wajahnya, kamu telah mati dan hidup semula. Kamu tidak akan ke mana-mana. Selagi di situ, kamu akan berada di dalam genggaman Tuhan Allah Ta'ala itu sendiri. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Tengok lirik yang seterusnya. Kiri kananmu tertulis sudah, usah diramal yang bukan mudah. Gubah gayamu jika ngerti hati, dirinya rakanku berhenti mati. Yang kita nak ambil faham dalam lirik kali ni, sebab dia dah ada sebut kiri kananmu tertulis sudah, usah diramal yang bukan mudah. Apa yang dikatakan yang bukan mudah? Yang bukan mudah ni macam mana sebenarnya? Di sini sebenarnya kita nak kena tahu apa yang dikatakan takdir. Diri kita ni semuanya sudah tertulis. Tidak kira lah apa benda sekalipun yang kamu sekarang, kita pun tak tahu sebenarnya kita ni apa yang kita minat. Sebagai contohnya, ada orang minat hip hop, ada minat pop, ada minat reggae, ada minat indie, ada yang minat nasyid. Itu sudah tertulis. Itu sebagai satu contoh. Kamu sudah ditakdirkan kamu bekerja sebagai apa, kamu sudah ditakdirkan kamu isteri dengan siapa, bersuami dengan siapa, dan kamu mempunyai anak berapa. Di sini yang kita nak kena faham. Apa yang perlu kita faham betul-betul di sini, sebab dah ditakdirkan. Kiri kananmu tertulis sudah. Maksudnya di situ apa yang kamu buat itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Di sini yang kita nak kena faham. Usah diramal yang bukan mudah. Benda yang tak mudah ni sebab apa? Apa benda yang dikatakan tak mudah? Adakah tak mudah itu, tak mudah ini, tak mudah bekerja, tak mudah berjaya? Di sini yang kita nak kena tahu, yang tak mudah itu apabila kamu tidak mengenal akan diri kamu. Bila kamu mengenal diri kamu, dia akan jadi mudah. Secara spontannya, dia akan tukar PL, dia akan jadi mudah. Terlalu mudah. Dia akan jadi mudah. Secara spontan, pasti PL kamu bertukar ganti. Yang bayang menjadi nyata. Sudah bersuluh, lagi bercahaya. Di sini yang kamu nak kena tahu. Apabila kamu mengenal akan diri kamu, maka di situ apa yang lagi yang kamu mahu? Gubah gayamu jika ngerti hati. Apabila kamu telah mengenal akan diri kamu, kamu akan mengerti apa yang dia nak. Dirinya rakanku berhenti mati. Apa lagi yang kamu nak? Sebab kamu sudah tahu PL-nya di situ bertukar ganti. Sebab kamu telah mengerti isi hati kamu. Sebab tu yang dia katakan tadi, yang bayang menjadi nyata, yang sudah bersuluh lagi bercahaya. Apa yang kamu mahu di situ? Yang dia katakan kanan kiri tulis sudah, usah diramal yang bukan mudah. Sebab apabila kita tak tahu apa yang sebenarnya yang dia nak, diri itu nak apa, maka dia akan jadi payah. Terpinga-pinga apa yang kamu nak, carilah apa sekalipun, dia akan jadi payah. Jadi bila kamu memahami benda itu, dia akan jadi mudah secara automatiknya di situ. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Tengok lirik yang seterusnya. Terus naik ke siku, basah tempat barangan, peka mendengar yang satu, lupa jangan pada dua langkahmu, daya yang berempul liku. Baik, apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ni? Sebab dia dah ada kata mula dari tangan, terus naik ke siku, basah tempat berangan, peka mendengar yang satu, lupa jangan pada dua langkahmu, daya yang merempuh liku. Apa yang kita nak kena faham di sini? Di sini yang kita nak kena faham betul-betul sebagaimana yang dikatakan mula dari tangan, terus naik ke siku, basah tempat berangan, peka mendengar yang satu. Di sini yang kita nak kena faham. Sebagaimana yang kita kena tahu, yang kita bedahkan tadi, apabila diri-diri ini yang kita nak kena faham. Diri kamu itu sendiri sebagaimana yang kita perlu kenal diri kita sendiri. Sebagaimana yang dikatakan ma'arafa nafsahu faka'arafa rabbahu wa ma'arafa bahu fasada jasad. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka kenal akan Tuhannya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sekarang ni kamu nak kena tahu sebenarnya kamu itu macam mana, dan apa yang perlu kamu tahu di sini. Di sini yang kamu nak kena tahu adalah diri kamu itu sendiri. Sebagai contoh, kita nak kena tahu sifat Allah Ta'ala itu sendiri. Apabila kamu belajar basic sifat 20,
basic sifat 20, secara automatik di sini kamu akan jumpa wajib, harus, mustahil. Di sini kamu akan jumpa dalam sifat 20, wajib, harus, mustahil. Sekarang ni kita nak menceritakan apa dia? Yang kita nak menceritakan adalah sifat harus Allah Ta'ala itu sendiri. Apa sifat harus Allah Ta'ala? Tadi kita dah cakap dan basic sifat 20 ni, wajib, harus, mustahil. Sekarang ni kita ambil sifat harus. Kita ambil basic. Kita ambil basic je. Sifat harus ni, apa harus pada Allah Ta'ala? Sekarang ni kita dah nak kena tahu Allah Ta'ala itu sendiri. Mesti kita kena tahu Allah itu memiliki sifat harus. Apa harus Allah Ta'ala? Seorang hamba mesti tahu apa itu harus pada Allah Ta'ala itu sendiri. Kita kena tahu. Kalau kita tak tahu, macam mana? Oh, aku ada Tuhan yang dah. Tak boleh je tu. Kita kena tahu apa harus pada Allah Ta'ala itu sendiri. Macam tu, dan diri dia ada kata, faham betul-betul. Mula dari tangan terus naik ke siku, basah tempat berangan, pekem dengan yang satu. Jangan pada dua langkahmu daya yang penuh liku. Di sini kita nak kena faham. Macam dia ada kata mula dari tangan terus naik ke siku. Ni nak cerita di sini adalah diri itu sendiri. Diri itu. Ni yang kamu nak kena faham. Mula dari tangan, lepas tu naik ke siku, lepas tu tempat berangan. Ini tempat basah ni. Bukan basah itu basah ini. Maksudnya di situ adalah diri. Dia macam mana pun penuh dengan pekem dengan satu. Di dalam itu sendiri. Ni, di dalam kamu itu sendiri. Pekem dengan satu. Kamu perlu mendengar sebenarnya macam mana. Bila kamu mendengar di situ, maka di situlah kamu akan faham, kamu akan halusi betul-betul sifat harus Allah Ta'ala itu ada di sini. Kebesaran Allah Ta'ala itu ada pada diri manusia di sini. Kenapa kamu tidak melihat? Kenapa kamu nak melihat di luar? Sebab tu dia dah ada kata dalam surah At-Tin, manusia itu dijadikan dengan sebaik-baik bentuk, dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini kita nak kena faham. Kalau nak sebut ayat Quran yang banyak, dia menceritakan manusia ini terlalu istimewa. Terlalu istimewa. Kita kena faham, manusia ini terlalu istimewa apabila kamu telah memahami itu sendiri. Sebab tu dia ada kata, peka mendengar yang satu. Ni, di sini. Maka di sini kamu akan nampak harus Allah Ta'ala itu sendiri. Dia ada apa? Dengan mendengar yang kamu dapat, dengan merasa kamu dapat, semua apabila harusnya di situ. Harus. Harus di sini, harus di sini, harus di... Maka di sinilah harusnya. Barulah kamu akan faham harus itu berada di situ. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di sini kita nak kena tahu. Lepas tu dan lirik dia ada kata, lupa jangan pada dua langkahmu daya yang merempuh liku. Di sini yang kita nak kena tahu betul-betul apa yang dia katakan, lupa jangan pada dua langkahmu yang penuh daya meliku. Lupa, jangan kamu melupa benda itu sendiri. Sedangkan kamu selalu baca surah Al-Fatihah. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurusnya macam mana? Sebab dia dah ada kata, jangan lupa pada langkah kau. Langkah ini kamu nak kena faham, itu perjalanan diri kamu. Kamu sekarang ni nak ke mana? Kanan ke kiri. Sebab tu dia dah ada kata daya yang merempuh liku. Banyak berliku bila kamu berjalan. Jangan sangka kamu berada di jalan yang lurus kamu sudah selamat. Sekarang ni kamu berada di jalan Allah Ta'ala sini pun boleh sesat. Sesat di dalam yang terang ke sesat di dalam kegelapan. Di situ kamu perlu berhati-hati. Sekarang ni adakah kamu memahami yang dikatakan jalan berliku dalam surah pun? Kalau dipecahkan betul-betul dalam surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dalam surah tu, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Faham betul-betul. Di sini yang kita nak kena tahu, jalan yang lurus itu apabila dipecahkan, dia ada berapa jalan. Itu nanti lain episod. Sekarang ni kita nak kena faham. Sekarang ni kita nak kena tahu langkah itu. Sebab dia dah ada kata di sini, langkah kanan ke, langkah kiri ke, langkah baik ke, langkah buruk ke, langkah lurus ke, langkah sesat ke. Di sini kita nak kena tahu. Penuh berliku menuju Tuhan ni. Penuh berliku menuju Tuhan. Bukan mudah tebus bayang diri kamu itu sendiri. Di sini kamu nak kena faham. Lepas tu kamu nak kena tahu di situ apabila kamu telah mengenal. Jangan rasa kamu telah mengenal hanya ini saja ke. Memang betul, apa-apa pun hendaklah awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Kenallah diri kamu. Lepas tu apa seterusnya? Bagaimana? Setiap permulaan mesti ada akhir. Begitu gak cerita. Dalam cerita dia mesti ada permulaan, mesti ada habis.
Dan ada pertengahan dia. Kalau cerita dia macam tu je, hanya macam tu je lah. Dalam bercinta, kamu nak tackle seorang perempuan ini ke, nak tackle lelaki ini ke, penghujung dia mesti kamu akan berkahwin. Baru ada cerita dia, barulah seronok dia, barulah kamu tahu cerita itu best. Sekarang ni cerita kamu dengan Tuhan itu macam mana? Permulaan dah tahu, apa tengah dia pula dan apa penghujung dia. Di sini yang kita nak kena faham apa proses-proses dia. Di sini kita kena perlu berguru, barulah kita faham sebenarnya macam mana. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Tengok lirik yang seterusnya. Yang menerangi, bumi yang digelapkan sampurnama, seruan itu kekal berbunyi, kekal bergema seluruh cakrawala, memanggil engkau, memanggil aku, memanggil kita dari rutin drama, mencari arah suara itu untuk laksanakan rutin sebenarnya. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ni? Sebab dia dah ada kata sinar mentari yang menerangi, bumi yang digelapkan sampurnama, seruan itu kekal berbunyi. Di sini memang kalau kamu faham betul-betul diri kamu itu, sebagaimana yang kita tahu sebelum ini, diri kita ini telah menerangi. Dalam surah Matahari pun dia ada sebut, demi matahari sinarnya di pagi hari, surah Asyam tu, demi bulan apabila ia menerangi, bila siang ia menampakkan dirinya. Di sini kita nak kena faham diri ini, dia telah menerangi. Diri ini cukup menerangi seluruh sekian alam. Apabila kamu, kerana diri kamu ini duduk di dalam gelap pun kamu nampak cahaya, kerana diri kamu itu terlalu cahaya, cahaya di atas cahaya. Di sini yang kamu nak kena faham betul-betul. Sebagaimana dalam lirik dia ada kata, sinar mentari yang menerangi, bumi yang digelapkan sampurnama, seruan itu kekal berbunyi. Ni apabila kamu faham diri kamu ini, maka dia akan sentiasa berzikir. Diri ini sentiasa berzikir, tidak pernah terhenti. Sejak kamu di dalam perut lagi sekalipun, diri ini sentiasa berzikir. Dia tak pernah terhenti. Tidak ada siapa pun, diri kamu itu tidak ada siapa pun yang pernah ajar kamu berzikir. Yang menyebut-nyebut sebutan apa sekalipun, itu hanya kamu diajarkan. Tetapi yang mengajar kamu itu tidak ada siapa pun melainkan diri itu sendiri. Dengan sendirinya dia mengajar dengan diri dia sendiri untuk mengingati diri dia sendiri. Tidak ada siapa yang boleh ajar. Cuba kamu tahan nafas. Kamu dari kecil yang tidak tahu apa-apa dengan baby, baby pun tidak tahu apa-apa, tapi dia boleh bernafas. Kerana apa? Tidak ada siapa ajar. Nafas itu apa yang disebutkan, nafas itu apa bunyinya, apa yang disebutkan. Tidak kira lah kamu itu agama apa sekalipun, apa kefahaman kamu, apa pegangan kamu, tetapi nafas itu apa yang disebutkan. Dia sentiasa berbunyi, bukan disebut-sebut, bukan dilafaz-lafaz, dengan sendirinya. Apabila di dalam nafas itu ada apa pula, bila kamu memahami itu dengan seluruhnya, seruan itu berbunyi, kekal bergema seluruh cakrawala. Sebab tu kita faham diri itu, seluruh anggota itu sendiri, dia telah bergema dengan seluruhnya. Sebab tu dia ada kata, memanggil engkau, memanggil aku, memanggil kita dari rutin drama. Dia untuk kita mengingati diri kita ini balik sebenarnya apa. Lepas tu dia ada sebut mencari suara itu. Adakah kamu mendengar apa yang kamu sebutkan itu? Nafas kamu itu sebut apa? Mencari suara itu. Kamu mencari di mana? Rupanya di dalam diri kamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa huwa ma'akum inama kuntum. Di situ kamu perlu tahu. Lepas tu dia ada kata pula, tok laksanakan rutin sebenarnya. Bila kamu memahami sebenarnya apa yang dia mahukan, apa yang dia katakan itu dalam nafas-nafas kamu itu sendiri, nafas-nafas suci yang dia katakan nafas-nafas cahaya itu, maka di situlah kamu akan faham. Rupanya dia sentiasa bergema. Apa yang dia katakan, kamu akan mengerti benda itu dengan drama yang sebenarnya yang dia mahukan. Barulah kamu tahu akan diri kamu itu siapa. Diri sini yang dia katakan daimun, sebenarnya itu lirik yang dia nak sampaikan. Lirik yang seterusnya, sucikan, menyucikan, mengikut tertib, korbankan, mengorbankan tanpa terdetik, fikiran yang fikirkan hidup sedetik, jadi lepaskan semua. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ni? Sebagaimana macam mana kita bedahkan tadi ini dalam sifat arus, dalam kita harus kenal diri dan drama-drama, itu semua rutin yang sebenarnya. Sekarang ni dia mengatakan dalam lirik dia pula, suci, menyucikan, mengikut tertib, korbankan, mengorbankan. Di sini kita kena faham apa yang dia katakan, bila hendaklah kamu korbankan, mengorbankan tanpa terdetik. Di sini apa yang kita perlu faham betul-betul. Sebenarnya apa yang perlu kita sucikan. Kita nak kena sucikan apa benda? Kalau kita betul-betul suci, nak menyucikan, mesti kena ada tertib. Penuh dengan tertib.
Orang yang betul-betul dapat sucikan diri dia dengan suci menyucikan, dia tidak akan terdetik untuk mengata orang. Tidak kira apa sekalipun. Kalau orang itu dia mengatakan, walaupun dalam hati dia tetap mengumpat bicara sekalipun, maksudnya belum suci lagi. Sebab apa? Dia hanya boleh dapatkan satu benda, dia rasa suci itu di luar. Sebagai contoh kita ambil benda, satu benda je. Kita ambil satu dekat sini yang kita nak kena faham. Dan dia ada kata air wuduk. Dalam air wuduk ni dia ada zahir, dia ada batin. Di sini kita nak kena faham. Wuduk zahir ni macam mana kita buat lah. Yang selalu kita ambil air wuduk, memang bersih. Oh, selamat bersih. Tetapi bila kita ambil air wuduk batin ni macam mana pula? Air wuduk batin ni, macam mana kita nak ambil air wuduk batin ni? Zahir boleh ambil ni, batin tak boleh. Setiap perbuatan mesti kena ada zahir, mesti ada batin. Macam nafkah, nafkah zahir, nafkah batin. Di sini pun sama, amal ibadat dia ada dua. Sebab tu dia ada syariat dengan hakikat. Buat syariat tanpa hakikat sia-sia, buat hakikat tanpa syariat batal. Di sini kita nak kena faham, dia ada zahir, dia ada batin. Dia tidak terpisah benda ini, tidak boleh dipisah. Begitu juga dengan diri kamu. Sekarang ni kita nak kena faham apa yang perlu kamu sucikan dan apa yang perlu hendak kamu menyucikan. Kalau kamu dapat sucikan di luar tapi hati sentiasa berkata, maka batin kamu pun tidak dapat sucikan lagi, masih lagi berkarat, masih lagi berkerak, yang tinggal sisa-sisa sekali pun itu pun masih ada lagi. Bagaimana yang nak kita sucikan benda ni? Apa yang perlu kita faham di sini? Di sini yang kita nak kena tahu, kita perlu berhati-hati. Kita mesti kena ada tertib. Macam mana yang dia katakan tertib? Kita nak kena ada tertib. Tertib ni macam mana pula? Apa yang dia katakan tertib? Mesti kena ada disiplin ilmu. Apa yang dikatakan disiplin ilmu? Disiplin ilmu itu adalah kita kena ada guru. Apabila kamu ada guru, maka kamu telah berdisiplin. Berdisiplin dalam berilmu, kamu telah berguru. Jadi di sini yang kita nak kena faham. Bila kita berguru, mesti selamat. Bila ada guru yang betul, pasti selamat. Kalau kita ada guru tak dapat faham, maksudnya belum selamat. Dia nak ada guru ni, mesti dia ada kena ada sana, ada wasilah yang solid, yang betul-betul sampai ke direct kepada Allah Ta'ala terus daripada Rasulullah SAW. Semua orang boleh guru. Adakah kita berguru daripada sana ataupun kita berguru daripada buku? Adakah kita berguru daripada sana atau buku? Sekarang ni kita yang mana? Tanyalah diri masing-masing. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Sekarang ni macam mana kita nak tentukan? Macam mana pun sekali. Sebab tu dalam diri dia pula dia ada katakan korbankan mengorbankan tanpa terdetik. Kalau kita nak buat satu benda ni pun mesti kita buat, jangan ada terasa nak buat. Bila kita ada terasa nak buat, itu masih lagi dikeranakan. Bagaimana yang kita katakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Empat ini, solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Ta'ala. Bila kamu buat satu benda itu tidak ada terdetik, maksudnya benda itu telah kamu korbankan dengan sebenar-benar pengorbanan. Sekarang ni kalau kita terdetik, habislah. Sebab tu dia ada kata korbankan mengorbankan tanpa terdetik. Sekarang ni apa yang kamu nak korbankan? Apa yang kamu nak korbankan? Di sini, apa benda yang hendak kamu korbankan? Kamu perlukan pengorbanan yang betul, bukan berkorban yang saja-saja. Sebab tu dia ada kata fikiran yang fikirkan hidup sedetik. Fikirkan apa yang kamu hidupkan sekarang ni. Lepas tu dia ada kata jadi lepaskan. Sebagaimana kita bedahkan diri awal tadi, lepaskan semuanya. Jadi lepaskan apa yang macam mana kan dia katakan hidup itu tadi, solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Ta'ala. Di sini yang kamu nak kena faham betul-betul. Sebab tu kita kena ada tahu, kalau kita buat satu benda apa kita tak tahu, dia akan jadi susah. Sebab tu dalam diri tu dia ada kata macam tu, macam mana sucikan menyucikan ikut tertib. Di sini yang kita nak kena tahu. Sekarang ni kita nak kena tahu. Sebab itulah kalau orang buat satu benda, dia hanya pentingkan diri sendiri, itu maksudnya dia itu gelojoh. Dia tidak ada guru. Bila orang tidak ada guru, dia automatik dia akan gelojoh. Sebab tu dia gelojoh dalam tamakkan sesuatu. Sebab tu dia tak ada guru. Sebab tu dia tak tahu apa itu pengorbanan. Sekarang kamu bila dah tahu ada, kamu perlu ada pengorbanan. Di sini yang kita nak kena faham. Jadi kamu jangan perlu gelojoh. Bila kamu telah tahu tu, tanya diri sendiri, adakah kita ni betul-betul tulus ikhlas? Sekarang ni kita perlu tahu sebenarnya macam mana. Sekarang ni yang perlu kita korbankan sebenar-benarnya. Bagaimana yang perlu kita korbankan? Contohlah kita ambil kisah Abu Bakar, sahabat Rasulullah, pak mentua Rasulullah. Sekarang ni dia betul-betul fahami erti matikan diri kamu sebelum kamu mati. Kau belum mati anta mautu. Di sini yang kita nak kena faham, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Rasulullah pun cakap, kalau kamu nak tengok orang yang betul-betul masuk ke dalam syurga, yang pertama, kamu tengok siapa yang akan naik ke tangga itu dan siapa yang bermula di puncak pintu itu. Para sahabat pun tengok, duduklah tunggu mana orang. Tiba-tiba nampak, rupanya siapa? Abu Bakar. Tengah hidup tu, tapi Rasulullah kata dia telah mati.
matikan diri kamu sebelum kamu mati. Di sini kita nak kena faham apa yang Abu Bakar telah matikan, kerana dia telah memahami, kerana dia ada ilmu yang betul, kerana dia telah sampai kepada dengan sanad yang betul, penyampaian yang betul. Macam kita kalau buat satu bisnes sekalipun, kalau kita tak ada ilmu yang betul, mesti rugi. Kalau kita ada satu ilmu yang betul daripada guru yang betul, bisnes kita mesti maju. Begitu juga ilmu ini. Kalau kamu ada ilmu ini yang betul, yang selamat, yang pernah dengan berguru, yang betul solid, yang ada wasilah, pasti selamat. Bukan berguru dengan buku. Di sini yang kita yang perlu kena ada. Sebab tu dia ada katakan tertib. Di sini yang perlu kita faham. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Kita tengok lirik yang seterusnya. Ipati nutfah sampai nafkuruh kau teguh, hingga selaput terbuka indah pacak dia pun menyentuh. Emosi sudah merasa yang manis, tangkis hati rapuh. Belum temu cara tangkis hingga faham pada nafsu angkuh. Jadi apa maksud hidup di bumi dahaga terkenal, sedangkan acap kali tertinggi hingga diri tak mengenal. Aku bukan aku lagi, lepas hanyut di lautan syahwat. Jika amal tercatat berat, pasti kiri kering dakwat. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ni? Sebab dia dah ada kata macam mana dalam lirik sebelum ni, dari saripati nutfah sampai nafku kau roh kau teguh. Di sini apa yang kita nak kena faham? Dari saripati nutfah sampai nafku roh kau teguh. Nutfah, nafku. Di sini apa yang kita nak kena faham? Kalau kita buka kamus ke, kalau kita buka apa pun, kita tahu apa maksud dia. Tapi di sini bukan kita nak menceritakan tentang itu. Tapi apa yang perlu kita faham, kita kena faham betul-betul. Sebab dia dah ada kata, hingga selaput terbuka indera, panca indera pun menyentuh. Di sini kita nak kena faham betul-betul apa yang dia katakan, hingga selaput terbuka indah panca indera. Di sini kita nak kena faham, pun menyentuh. Sebenarnya nak cerita asal kejadian. Kalau kita buka itu, kamus tu, itu je yang kita dapat. Tapi kita perlu kena ada, macam saya katakan tadi, setiap zahir mesti ada batin. Kamu tahu yang zahir, Alhamdulillah. Sekarang kamu kena tahu yang batin. Bila dah tahu yang batin pun, Alhamdulillah. Sekarang ni kita nak kena tahu apa yang nak disampaikan. Kita nak kena tahu sebenarnya perjalanan kita dalam alam roh. Dulu alam roh ni macam mana? Alam roh ni, kita tahu dalam surah Al-A'raf, dia dah ada kata, Tuhan tanya kepada roh, alastu bi rabbikum. Kita pun jawab, qalu bala sya'ina. Adakah aku ini Tuhan kamu? Maka roh pun jawab, kita pun kata, ya engkau Tuhan kami saksi. Sekarang adakah kita faham? Alastu bi rabbikum, qalu bala sya'ina. Sebenarnya apa yang kita nak kena faham di situ? Di sini yang kita nak kena tahu sebenarnya. Kalau tak, memang susah kat situ. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul sebenarnya alam kejadian. Sebab tu dalam lirik dia ada kata macam mana kita nak kena tahu dari saripati nutfah sampai nafkur kau teguh, hingga selaput terbuka indah, panca indah pun menyentuh. Di sini apa yang kita nak kena faham? Sebenarnya alam roh. Sebenarnya nak cerita di situ alam roh, Tuhan pun dah tanya roh. Jadi kita nak kena tahu dari kandungan ke alam dunia, asal kejadian kita ni macam mana. Lepas tu dia ada kata pula, kita nak kena faham diri untuk dikenali. Diri untuk dikenali sebab dia dahaga terkenal. Sebab tu dalam diri dia dah ada kata di situ, dahaga terkenal. Jadi apa maksud hidup di bumi ini dahaga terkenal? Sebenarnya diri kamu itu dahaga terkenal. Sebab tu dia perlukan kenal. Tuhan itu menciptakan manusia itu untuk kenal akan diri dia sendiri. Jadi di situ yang kita nak kena faham. Diri ini sudah tinggi, masih tak kenal lagi ke? Diri kita ini, kita perlu tahu diri kita ni sekarang ni yang dah makin senja ke, yang makin asar ke, adakah kita telah kenal diri kita? Walaupun sekarang ni umur kita berapa. Sekarang apabila kamu dah tahu diri kamu ini, sekarang kita tahu tak diri kita ni? Adakah kita kenal diri kita ini sebenarnya? Sebab tu dia dah ada kata, dahaga terkenal, sedangkan acap kali tertinggi hingga diri tak mengenal. Apa yang kita nak kena faham di sini sebenarnya? Di sini yang tersangat penting sebenarnya. Maka apabila diri ni yang kita nak kena faham dulu, sebab apa dia dah ada kata dalam alam-alam kejadian ni, kita kena tahu alam roh, alam misal, alam ijsam, alam jabarut, banyak alam di situ, alam kejadian. Dia telah menzahirkan, dia telah menterjalikan di situ. Di sini yang kita nak kena faham apa yang perlu dia katakan. Bila diri itu wujud, maka dengan sendirinya dia memerhatikan diri dia sendiri. Kamu nak cari macam mana pun, carilah di situ. Tidak kamu bertemu aku selain aku berada di dalam diriku sendiri. Di sini nak kena faham betul-betul. Kamu betul-betul nak kena tembus. Kamu nak kena betulkan, jatuhkan tembok keakuan itu sendiri. Barulah kamu akan faham benda itu macam mana. Sebab tu kita nak kena tahu macam mana. Lepas tu diri dia ada sebut pula, aku bukan lagi aku. Lepas hanyut di lautan syahwat.
Manusia tetap manusia, Tuhan tetap Tuhan. Manusia tidak boleh mengaku Tuhan, Tuhan saja yang boleh mengaku Tuhan. Ini yang kita nak kena faham. Faham betul-betul. Sebab dalam kefahaman kita ni nak kena tahu betul-betul apa yang kita baca, apa yang kita faham. Jangan kita sampai tergelincir. Jangan sesekali kita tergelincir dalam sesat yang terang itu. Rasa dah beriman tapi belum. Jangan sesekali kamu sudah merasa beriman kalau kamu belum diuji. Di sini kita nak kena faham betul-betul. Sebab tu dia dah ada kata, lepas hanyut di lautan syahwat. Ini yang kita nak kena tahu. Nak kena tahu betul-betul. Macam mana yang dikatakan lirik sebelum tu, aku bukan aku lagi. Aku bukan aku lagi. Aku yang mana? Aku yang mana tu yang kita nak kena tahu. Aku yang mana? Sebab di sini kita dah kena tahu macam mana asal kejadian diri. Dalam asal kejadian diri ni, sebab dia dah kata asal tu apa. Okey, Adam ini adalah bapa sekalian tubuh. Muhammad ini adalah bapa sekalian roh. Di sini kita nak kena faham apa yang dikatakan di sini. Adam ini adalah bapa sekalian tubuh, Muhammad ini adalah bapa sekalian tubuh. Kita nak kena faham betul-betul. Di sini adakah yang dikatakan aku bukan aku lagi? Dalam kita nak kena tahu kefahaman tu macam mana. Aku bukan aku lagi lepas hanyut di lautan syahwat. Di sini yang kita nak kena faham. Sedangkan dalam kefahaman Satariyah pun dia dah ada kata, ada memfanakkan diri kerana aku tetap aku. Tidak ada. Memang tidak ada. Tidak ada memfanatkan diri sebab aku tetap aku. Di sini kamu nak tembus ke macam mana? Apabila kamu faham di sini, maka kamu akan tahu sebenarnya ia macam mana. Di sini yang kita nak kena faham. Apabila kamu telah tembus di sini dalam tentang roh, bila dia ceritakan tentang roh, kamu akan secara automatik bila kamu faham tentang roh, roh ini siapa? Secara automatik kamu akan jumpa roh rungah. Bila kamu faham roh ni, roh rungah ni, sampai steady habis. Di sini baru kamu akan faham. Lepas hanyut lautan di syahwat, lepas hanyut di lautan syahwat ni, kamu nak kena faham betul-betul. Tenggelam. Sedangkan Roberto Adawiyah pun tenggelam di situ. Banyak-banyak ahli sufi pun yang dah tenggelam di situ. Banyak tenggelam. Aku tenggelam dalam lautan kasih sayangmu. Esa di situ, Ahad di situ, Tunggal di situ. Apa lagi kalau kamu faham surah Al-Ikhlas? Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Apabila kamu dah faham, di sini yang kita nak kena tahu. Lepas tu dia ada timbul roh rungah. Maksudnya cahaya Allah itu sendiri. Bukan jasad kasar ini yang kita nak kena kenal. Kerana ia akan kembali ke tanah. Dia akan jadi bangkai. Bangkai sungguh busuk. Sekarang ini yang kamu nak kena kenal di dalam diri kamu itu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bila kamu memandang diri kamu secara direct, kamu memandang peribadi itu sendiri. Roh itu mengajar kamu. Roh itu juga digelarkan bayangan yang maha hidup. Adam itu bapa sekalian tubuh, Muhammad itu bapa sekalian roh. Itu yang kita nak kena faham. Macam dia ada katakan lirik dia tadi, lepas hanyut di lautan syahwat. Apa yang kita nak kena faham? Di sini bukan nak ceritakan nafsu-nafsi. Ini nak cerita lautan tu. Maksudnya dia nak cerita di sini lautan yang dikatakan Ahad itu sendiri. Dia sudah esa di situ. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Sebab tu kita nak kena faham apa yang dia katakan di situ. Lepas tu lirik dia ada sebut, jika amal tercatat berat, pasti kiri kering dakwat. Di sini kita kena faham, jika amal tercatat berat, pasti kiri kering dakwat. Di sini bukan kita nak ceritakan tentang malaikat. Di sini kita nak cerita tentang Allah Ta'ala itu sendiri. Adakah kita dah tahu tentang malaikat apa tu semua? Kita dah tahu. Malaikat rakib, malaikat atib mencatat amalan baik buruk kita. Tapi bukan itu yang kita mahukan. Sekarang kita direct pada Allah Ta'ala terus. Nak yang dikatakan di sini adalah apa yang sebenarnya yang nak disampaikan. Apabila tercatat berat, maka pasti kiri kering dakwat. Apa yang kita nak kena faham? Amalan apa ni? Kalau dah kamu kenal Tuhan kamu, kamu pasti akan faham benda ini. Sekarang ni kita bukan nak cerita benda itu. Tak salah benda itu. Tapi apa perlu kita faham? Okey, sekarang kita ambil satu benda yang terus tauhid. Bab tauhid ni, apabila kamu nampak whiteboard, kamu takkan nampak apa benda. Hanya kamu nampak whiteboard. Sekarang kamu nampak whiteboard putih di sini. Betul? Sekarang apa yang kamu nampak? Sekarang ni whiteboard ni, bila kamu nampak whiteboard, hanya sekadar whiteboard. Sekarang ni kamu nampak titik tak di sini? Kalau kamu nampak titik ni, nampak tak whiteboard?
Itu yang kita nak kena faham. Amalan tu tak amalan, tapi ni nak kena tauhid. Baru kita faham jika amal tercatat berat pasti kiri kering dakwat. Sekarang ni tauhid betul-betul. Nampak whiteboard ke nampak titik? Di sini yang kita nak kena faham. Barulah kamu tahu sebenarnya yang tenggelam dalam lautan syahwat tu sendiri. Di sini tauhid yang kita nak. Sebab dia dah ada kata, jika amal tercatat berat pasti kiri kering dakwat. Ini kita dah tahu tauhid. Bagaimana yang ceritakan tentang Adam, Nabi Adam AS. Apabila dia telah hidup, dia bersendirian. Ceritanya di dalam syurga. Apabila dia terhidup, apabila dia telah hidup, dia bersendirian di situ. Apabila dia bangun, dia melihat ada satu gadis cantik, iaitu di sebelah kirinya. Masa itu tidak ada lagi nama Hawa. Masa dia nampak cantik tu di situ, maka di situ dia tengok di belah kirinya, iaitu Tuhan pun telah berfirman pada dia, mengatakan, aku menciptakan dia daripada tulang rusuk kiri kamu. Macam tu lirik dia ada kata, pasti kiri kering dakwat. Nak kena faham betul-betul kisah tauhid ni. Tauhid kamu nak kena faham kering dakwat tu macam mana sebenarnya. Juga sebenarnya kita nak kena faham kenapa dia katakan kiri. Kenapa Hawa ini dia ciptakan dari tulang rusuk kiri Adam. Di sini kita nak kena faham. Orang kata tulang kiri apa semua, kenapa tak kanan, kenapa kiri, apa keistimewaan dia. Di sini nak kena faham, kena berguru baru boleh faham, baru kita tahu dengan satu kedudukan. Ini cerita tauhid ni, kamu nak kena faham betul-betul cerita ni. Orang kalau belajar kerohanian dia tahu cerita ni. Di sini kita nak kena tahu sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 13 pun telah menerangkan benda itu. Kenapa di situ sebenarnya? Barulah kamu akan faham apa yang sebenarnya, apa yang dia nak disampaikan. Barulah kamu tahu apa yang dikatakan dalam lirik dia, jika amal tercatat berat pasti kiri kering dakwat. Di sini kamu nak kena faham kenapa Hawa diberadakan di belah kiri, kenapa tulang rusuk Adam di belah kiri, apa keistimewaan dia, apa yang kita nak sebenarnya, apa yang kita nak kena faham. Di sini baru kamu akan tahu sebenarnya dalam lirik kali menceritakan asal kejadian, iaitu tauhid sebenarnya. Kita dilahirkan di sini dengan cinta, meraihkan dengan cinta, faham betul-betul dengan cinta. Kamu membaca pun dengan cinta, faham pun dengan cinta. Di situ sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Makin lemas, tewas aku rimas, lepas nikmat ini semuanya diakhiri bertemunya. Kita nak kena faham dalam lirik kali ni. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul, sebab dia dah ada kata lepas, jelas, makin lemas. Di sini apa yang kita nak kena faham? Tewas aku rimas, lepas nikmat ni semuanya dia akhiri bertemunya. Di sini kita nak kena faham apa yang diperkatakan, apa yang dikatakan sebenarnya dalam satu perjalanan kita. Setiap yang awal ada akhir. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul, apa yang dia katakan adalah untuk kita yang pertama, yang terakhir. Bertemu Tuhan itu sendiri. Adakah bertemu Tuhan itu di dalam solat semata-mata? Saya bukan nak menafikan, tetapi untuk kita berfikir sejenak. Tanya diri kita, berfikir dengan tulus, tanya hati kita dengan penuh ikhlas. Terima betul-betul. Kita kena faham. Contohlah kita kena faham betul-betul. Dekat sini kita nak kena tahu rukun iman yang pertama dan rukun Islam yang pertama. Rukun iman yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Rukun Islam yang pertama adalah mengucap syahadah. Okey. Di sini dia ada menceritakan tak tentang solat. Tentang solat dan rukun iman ada? Tak ada. Dan rukun Islam ada, tapi rukun Islam yang kedua. Sekarang ni kita nak cerita rukun Islam yang pertama, iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Ini semuanya berada di Mekah semasa Nabi Muhammad SAW. Dia mengajar kepada sahabat-sahabat dia yang orang kata dia berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 13 tahun. Dia nak settle, nak bagi betul-betul orang faham 13 tahun. Kita tak sampai 5 minit, tak sampai berapa minit dah hukum kata mengatakan orang itu sesat. Tetapi sedangkan Rasulullah SAW pun mengajar pada sahabat-sahabat ini nak memantapkan tu pun dalam masa 13 tahun supaya mereka faham. Bila dah faham, barulah mereka berdakwah secara terang-terangan. Barulah mereka berhijrah ke Madinah. Barulah timbulnya rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Di sini kita nak kena faham betul-betul rukun iman yang pertama dan rukun Islam yang pertama, iaitu beriman kepada Allah dan mengucap dua kalimah syahadah. Di sini sebenarnya rukun iman pertama apa yang dia menceritakan, dan rukun Islam yang pertama apa yang dia ceritakan. Sebenarnya apa yang dia nak. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Sebenarnya apa yang dia nak sampaikan. Apakah kita main sebut lafaz? Adakah kita menghafal? Adakah kita tak faham langsung apa yang sebenarnya yang dia katakan?
Sebenarnya rukun Islam pertama nak apa? Rukun Islam pertama pun nak apa? Rukun Islam pertama nak apa? Rukun iman nak apa? Nak pertama. Sebab tu dia dah ada kata, sekarang ni mana yang penting? Allah ke solat? Kita akan kata dua-dua penting. Tapi sekarang ni dalam pelajaran kita yang pertama, fardu ain, dia jumpa tauhid dulu. Tauhid itu adalah mengenal. Dalam tauhid itu dia sudah ada mengenal, iaitu mengenal Allah, iaitu dalam sifat 20. Di sini kita nak kena faham. Dalam sifat 20 tu pula dia memberitahu pada kita untuk kita mengenal Allah. Dalam mengenal Allah tu hendaklah kamu mengenal akan diri kamu itu sendiri. Di sini kita nak kena faham. Barulah kita tahu apa benda yang dia nak sampaikan. Barulah kita kena tahu sebenarnya kita nak kena dahulukan Allah ke nak dahulukan solat. Kenal Allah dulu ke kenal solat? Tanya diri kita balik. Sebenarnya apa yang kita nak? Kenal Allah dulu ke kenal solat dulu ke? Dahulukan Allah dulu ke dahulukan solat? Mesti kita akan cakap Allah Ta'ala. Bagaimana seseorang tu buat amal ibadat tanpa mengenal Tuhan? Bagaimana dia nak bawa amal ibadat dia? Tak apalah buat, Tuhan tu tahu. Itu hanya masih lagi prasangka. Jadi sekarang macam mana kita buat satu benda, kita sedang bekerja pun, kita bekerja dengan satu company, mesti kita kena kenal apa yang kita kerja, dan kita tahu, dan kita kena kenal siapa bos kita supaya bos kita bayar gaji kita. Macam tu juga dengan Tuhan kamu. Di sini kamu nak kena faham. Di sini yang kamu nak kena tahu. Di sini bukan nak menafikan, di sini untuk kita faham. Sebab macam mana pun, adakah di dalam solat itu hanya bertemu dengan Tuhan? Sedangkan bertemu dengan Tuhan itu di luar solat sekalipun. Sedangkan Tuhan tu dah berkata, aku berserta di mana kamu berada. Di situ ada aku. Dalam surah pun dah ada kata bagaimana yang bertemukan banyak dalil dalam Quran. Contohnya kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 46, dalam surah Al-Furqan ayat 21, dalam surah Al-Kahfi ayat 110, surah Ar-Rum ayat 8, As-Sajdah ayat 10, Anfusilat ayat 54. Di situ dia dah bagi tahu semua ayat tu menceritakan pertemuan dengan Tuhannya. Adakah kamu nak menafikan? Di sini cukup jelas untuk memberi kita faham. Di sini yang impak yang betul-betul kita kena faham. Lepas tu dalam surah tu pula, dalam surah Ar-Rahman, sebanyak dia dah ada kata, dalam surah Ar-Rahman tu dia dah ada kata, nikmat mana hendak kamu dustakan. Cukup special. Kita je yang tak tahu sebenarnya macam mana. Nikmat mana yang hendak kamu dustakan di sini. Ayat itu berulang sebanyak 31 kali. Mengapa ayat itu ulang sebanyak 31 kali? Kenapa sebenarnya? Di situ sebenarnya kita nak kena faham betul-betul. Barulah kita tahu apa yang sebenarnya yang nak disampaikan. Bagaimana yang lirik dia ada kata dia bergema, berpesan-pesan, pekik, celik, limas, apa semua. Lepas tu yang kita nak kenal. Sebab tu yang lirik dia ada kata, lepas jelas makin rimas, tewak aku rimas, lepas nikmat ni semuanya bertemu. Diakhiri bertemunya. Di sini kita nak kena faham bagaimanapun kita akan bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan mana? Sekarang ini. Sekarang ini. Faham betul-betul sebenarnya dalam proses-proses ni. Dalam solat pun dia menceritakan Tuhan. Kita je yang sebenarnya banyak mengambilkan. Dalam surah Ali Imran pun dia dah ada sebut ayat mustabihat. Dia dah diceritakan ayat mustabihat ni macam mana. Di sini yang hanya ahli-ahli yang mereka yang tahu tentang bidang itu. Carilah mereka tentang itu. Bagaimanapun kamu tahu tentang itu, maka kamu minta rujuk kepada orangnya, iaitu ahlinya. Dalam Quran pun dalam Quran pun telah menyebutkan hendaklah kamu mencari ahlinya. Di sini yang kita nak kena faham. Bertemulah dengan Tuhannya, maka kamu akan berjaya di situ. Maka kamu akan selamat. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Hati kau sedar udara makin tercemar, menitislah hibah di jiwa dan mula rasa kecewa. Bangkitlah susun atau bermula dengan wajib 5. Nampaknya pasti maksima hingga nurani terkesima. Apa yang kita nak kena faham di sini? Di sini dia dah ada kata, maka mata hati kau sedar udara makin tercemar. Di sini apa yang kita nak kena faham? Menitislah hibah di jiwa dan mula rasa kecewa. Bangkitlah susun atau bermula wajib dengan 5. Kita akan faham kalau orang kata wajib 5 ni secara automatik kita akan kata solat 5 waktu lepas tu dia ada kata pula impaknya pasti maksima hingga nurani terkesima. Di sini apa yang kita nak kena faham? Macam mana yang kita bedahkan tadi? Bagaimana yang kita kena tahu rukun iman pertama dan rukun Islam yang pertama? Di sini yang kita nak kena faham betul-betul apa yang dia menyampaikan. Jalan kerohanian itu sendiri. Sebab dia utamakan Allah Ta'ala itu. Barulah kita dah faham, dah kenal Allah. Barulah seronoknya kita buat satu benda. Barulah seronoknya kita solat.
Sedangkan bila orang kenal Allah ni, dia rasa macam, oh ini solat, ini betapa seronoknya solat. Nah, di sini yang kita nak kena faham apa yang diri yang dia nak sampaikan sebelum ni dengan sekarang ni. Bagaimanapun dia tak lari daripada diri. Sebab tu dia macam mana pun semuanya ke diri. Macam mana yang kita nak kena tahu, kenal diri tu rata-rata barulah kamu kenal Allah dengan nyata. Sebenarnya apa yang kita nak kena faham dalam diri ini? Diri ni sebenarnya dia menceritakan tentang apa? Macam-macam kita jumpa. Ada yang cerita tentang ni, ada cerita tentang karomah, ada cerita tentang macam-macam lah karomah, ada cerita tentang apa, bagaimana diri ini. Kita mengaji tentang wasilah, kita bukan mengaji wasitah. Di sini kita nak kena tahu, menitislah hibah di jiwa dan mula rasa kecewa, bangkitlah susun atau bermula dengan 5 wajib. 5 tu kita nak kena faham. Secara automatik di sini orang akan faham, orang kata 5 waktu, iaitu solat. Sebab dia dah ada kata bangkitlah susun atau bermula dengan wajib 5. Okey, sebelum kita nak bermula dengan solat 5 waktu tu, adakah kita faham kenapa 5 waktu? Jangan kita kata, alah dah ni tak payah nak pening-pening kepala. Macam diri dia ada kata tadi, ya, jangan gubah benda yang dah berat, benda yang tak tahu kita nak persoalkan apa. Bukan, ini kita nak kena faham. Kalau kita buat satu benda kita tak faham, ada je, itu tanpa sedar sebenarnya kita ikut agama nenek moyang. Itu kita nak kena faham. Yang mengikut agama nenek moyang ni, walaupun dia rasa benda itu yang betul, oh orang ikut jalan ni awak pun ikut, orang jalan ni pun awak ikut, tapi awak tak faham, awak ikut-ikut. Itu nama ikut agama nenek moyang, walaupun orang tu kata itu jalan yang benar. Yang mengatakan ikut agama nenek moyang itu apabila mereka tidak faham apa mereka bawa. Di sini kita nak kena faham. Sebab dia dah kata Islam tu adalah yang terasing, beruntunglah mereka yang terasing. Di sini kita nak kena faham apa yang dia katakan 5 waktu ni. Dia tak kata 5 waktu, tapi dia kata wajib dengan 5 secara automatik. Tetapi apabila kita memahami dengan betul, apa kita faham dengan betul, Allah itu lagi wajib yang 5. Di sini kita nak kena faham. Kalau kita faham betul-betul dalam rukun dan dia ada kata dalam sifat 20 di sini. Dalam sifat 20 pertama kita jumpa wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hadis. Lepas tu dia ada sebut qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi ni yang kelima kalau kita baca dalam sifat 20. Apa maksud qiyamuhu binafsi? Qiyamuhu binafsi ni apa yang dia nak katakan? Qiyamuhu binafsi, bila kita tahu sebenarnya qiyamuhu binafsi, dia ada sebut berdiri ia dengan sendirinya. Maka dia telah wajib di situ. Wajib dia berdiri dengan sendiri. Maka apabila dia telah wajib di sini, maka barulah kamu akan faham rupanya Allah Ta'ala itu berdiri dengan ia sendiri. Ini lagi wajib. Di sini yang kita nak kena faham, apa ia berdiri dengan sendirinya, maka dia telah melakukan dengan solat, iaitu solat berjalan sambil berkenderaan. Apabila kamu telah aman, bila kamu telah mengenal, maka sebutlah Allah. Di sini kamu nak kena faham dalam surah Al-Baqarah itu telah menceritakan tentang ini sebenarnya. Barulah kamu akan faham bangkitlah susun atau dengan bermula dengan yang 5. Impaknya itu kita nak kena faham. Sebab dia dah ada kata dekat situ, impaknya pasti maksima hingga nurani terkesima. Di dalam ini, kalau kamu fahami ini, sebenarnya benda ini berada di dalam nurani kamu itu sendiri. Bila kamu sedar, maka terimpaknya. Apabila kamu menyebut perkataan Allah, maka akan bergetar hatinya. Di situ kita nak kena faham bersungguh-sungguh. Sebut Allah, kalau tak kenal tak rasa apa. Kalau kenal kekasih, suka ke orang satu kekasih itu, sebut, oh apa jadi. Cuba kalau kamu menyebut nama Allah, apa rasa? Tak ada rasa. Itu maksudnya kamu tak kenal. Bila kamu kenal kekasih abadi nurani kamu, sebut saja akan bergetar rasa hati dia. Di situ yang kita nak kena faham betul-betul. Hendaklah kamu mencari guru dengan betul. Kalau kamu tidak mencari dengan guru yang betul, maka kamu akan salah walaupun kamu ada berguru. Carilah guru dengan betul, maka guru itu akan menyampaikan kamu dengan risalah-risalah wasilah dengan betul, dengan sanad yang telusuh yang direct kepada Allah Ta'ala itu terus. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Kalau tak, memang susah. Kalau guru kamu itu alim, anak murid mesti alim. Kalau guru itu warak, anak murid mesti warak. Sebab tu dalam peribahasa dia ada kata, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Di sini kita nak kena faham. Apabila dia telah menjelaskan, maka ia telah berdiri dengan sendirinya, maka barulah kamu akan faham macam mana yang dia katakan wajib yang 5. Impak maksima nurani kamu itu sendiri. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya.
amal untuk aku, berjuta emasku akan lenyap akibat neraca akhir. Kita nak kena faham dalam lirik kali ni, macam mana yang kita ada bedahkan sebelum ni. Dia dah bagi tahu tentang diri, apa yang wajib, apa yang kita kena tahu, apa yang bukan mudah, walaupun kita dah tahu takdir apa semua. Sekarang ni kita kena tahu, lepas olah limbang amal untuk aku, berjuta emasku lenyap, berjuta emas akan ku lenyap akibat neraca akhirnya. Di sini kita nak kena faham, apa yang sebenarnya yang kita nak kena tahu. Amalan untuk aku, berjuta emas akan ku lenyap. Di sini yang kita nak kena tahu, di sini yang kita nak kena faham apa yang dia telah menerangkan sebelum ini. Bila kita faham betul-betul lirik tu, bagaimana bedah ini, semuanya di situ. Dia tidak ada lari lagi, dia tidak ada ke mana-mana pun sekalipun. Di sini yang kita nak kena faham, bagaimana yang kita nak kena tahu sebenarnya. Sebenarnya apa yang kita nak dipertimbangkan. Di sini apa yang nak dipertimbangkan. Kalau kamu dah tahu Allah Ta'ala itu sendiri semata-mata. Di sini yang macam mana yang dia kata, bergema, tok drama, tok lakukan laksmana rutin yang sebenarnya harian tu. Kalau kamu dah tahu yang itu sebenarnya macam ni, yang wujud tu, yang maha wujud, yang ada itu sendiri, yang maha hidup. Di sini yang kamu nak kena faham betul-betul. Dalam bab neraca, dalam Al-Quran pun dia dah ada sebut dalam surah Al-A'raf ayat 8, surah Al-Mu'minun ayat 102, dia telah memberitahukan tentang neraca itu pertimbangan. Sekarang persoalan dia sekarang, lagu ini menceritakan tentang neraca. Apa yang kita nak kena faham dalam neraca ini? Apa yang nak kita neracakan tentang diri kita ini? Adakah amalan buku kamu kanan dan kiri, rakit dan atik yang dituliskan kamu sepanjang hari ini? Apa sebenarnya kita nak kena faham? Bagaimana yang kita nak kena tahu sebenarnya lirik ni macam mana? Kalau kita tahu tentang ini, maka kamu telah berjaya sebenarnya, telah lepas tembok-tembok sebenarnya. Jadi apa yang kamu nak kena faham, kalau nak cerita tentang amalan, tulislah 7 lautan Allah Ta'ala pun takkan cukup. Dia takkan habis. Jadi sekarang kita nak kena tahu apa neraca yang sebenar yang dia nak. Hendaklah kamu neracakan tentang kamu. Siapa kamu? Dari mana kamu? Untuk apa kamu di sini? Bagaimana hendak kamu pulang? Sebab tu dia dah ada kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini dari Allah kamu datang, dari Allah kamu kembali. Di sini yang kamu nak kena faham betul-betul. Barulah kamu tahu dengan satu kedudukan. Jadi sekarang kamu faham benda macam mana? Jadi sebab tu dia kena ada guru, kamu kena ada disiplinnya. Itu tertib, iaitu kamu kena ada guru. Kalau tidak, melenconglah ke mana-mana. Bila kamu ada guru yang betul, maka kamu akan selamat. Ini dia dah ada kata, saat kau mencari, dia tetap bersama kau. Apa yang kau cari itu, itulah dia cari. Saat kau cari dia, dia akan bersembunyi. Saat dia itu diam, benda tu dia semakin diam. Saat kau diam, dia sembunyi di dalam diam. Hasrat jiwa untuk hidup, baru kau jumpa yang maha hidup. Di sini yang kita nak kena faham, barulah kamu tahu benda tu macam mana. Ini yang hendak kamu neracakan. Macam mana dalam video klip dia ada bagi tahu, sebagaimana yang kita tengok dalam video klip, mereka kena gari. Sebenarnya apa mereka tengah kena gari, dan mereka yang gelak ketahu itu tanpa sebenarnya mereka rasa mereka tidak digari, tetapi mereka telah dihayal, sebenarnya pada hakikatnya mereka digari. Sebagaimana yang kita tahu dalam hadis, dah ada kata, dunia itu penjara bagi orang mukmin, syurga itu bagi orang kafir. Di sini kita nak kena faham, dunia itu penjara bagi orang mukmin dan syurga itu bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Di sini kita nak kena tahu betul-betul apa yang kita nak kena faham neraca ini. Jadi sekarang kamu kena tanyakan diri kamu, kamu kena tahu apa asal usul kamu, barulah kamu dapat neracakan diri kamu. Maka bila kamu telah tahu benda ini, maka kamu telah merdeka di situ sebenarnya. Barulah kamu akan faham, barulah kamu akan tahu dengan satu kedudukan. Macam mana yang dia katakan kering dakwat, yang dia katakan tauhid itu tadi, macam mana dia katakan belah kiri, baru kamu kena faham. Kamu kena tahu benda itu, setiap yang zahir mesti ada yang batin. Barulah kamu akan faham dengan satu benda itu. Baik, itu saja bedah lirik neraca yang dinyanyikan oleh Mickey Moore, Lukasita dan Jamal Abdillah. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ini, dia dah memberitahu pada kita macam mana kita nak kena tahu asal usul diri kita dengan satu kedudukan, neracakan diri kita, tanya diri kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanyalah diri kamu dari asal kamu itu macam mana, barulah kamu tahu neraca itu macam mana. Apa yang dipertimbangkan dalam surah Al-A'raf ayat 8, Al-Mu'minun ayat 102 dan surah-surah yang saya ada sebutkan tadi. Jadi di situ hendaklah kamu faham, tidak ada seorang pedagang pun yang tidak dapat menilai emas. Hanya seorang pedagang itu yang dapat menilai emas. Di situ yang kita nak kena faham. Baik, itu saja. Yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Yang memberi faham itu Allah, yang tak memberi faham itu pun Allah. Salamun kalam Rabbi Rahim.